A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud AS ayat 62. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib. Maksudnya, dan begitu juga kami utuskan kepada kaum Samud saudara mereka iaitu Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagi kamu daripada Tuhan melainkan Dia sahaja. Dia yang mencipta kamu dari atas bumi dan Dia memakmurkan kamu di atas bumi. Maka mohonlah keampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku maha dekat lagi maha menerima doa. Pengajarannya pertama, risalah ataupun tujuan diutuskan para rasul dan nabi ialah semata-mata untuk mengajak dan memandu manusia agar hanya menyembah Allah sahaja. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang layak disembah kerana Dia sahaja yang mencipta manusia dan semua makhluk. Kerana Dia sahaja yang mencipta manusia dan semua makhluk. Yang ketiga, dosa adalah penyebab manusia jauh daripada Tuhannya dan doanya tidak dimakbulkan.
Yang keempat, apabila manusia sentiasa memohon ampun kepada Allah serta bertaubat daripada segala dosa, maka ia penyebab utama manusia semakin dekat kepada Allah dan doanya akan dimakbulkan. Yang keempat, yang kelima, manusia dituntut agar berdoa terus kepada Allah. Berdoa terus kepada Allah tanpa perantaraan. Dengan syarat dia bertaubat kepada Allah. Walaupun asalnya adalah kafir dan dosanya begitu besar. Okey, cukup. Kita sambung pada borak seterusnya. Kaitan ayat malam ni, ayat 62 dengan ayat yang lepas. Ayat yang lepas, permulaan dakwah Nabi Saleh AS kepada kaumnya, iaitu pertama, ubudullah, sembahlah Allah. Yang kedua, apa dia? Mohon ampun, kemudian bertobat kepada Allah. Maka ayat malam ni respon kaum Nabi Saleh kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Saleh. Apa jawapan kaum Nabi Saleh hasil dakwah Nabi Saleh kepada mereka? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu, mereka menjawab, bila kaum Nabi Saleh menjawab, pengajarannya apa? Bila Nabi Saleh berdakwah dan kaumnya menjawab, pengajarannya apa? Mana dakwah setiap Nabi, setiap Rasul betul-betul sampai pada kaumnya, sehingga berlaku soal jawab. Yang kedua, mesej yang disampaikan oleh para Nabi, para Rasul difahami oleh kaum mereka. Tak ada seorang pun yang tak faham. Mesej para Nabi, para Rasul cukup jelas. Tapi kalau kita tengok sekarang,
Kadang-kadang pendakwah ataupun ustaz ke penceramah menyampaikan dakwah, tapi dakwah kadang-kadang tak sampai pada semua orang. Apatah lagi kepada orang kafir. Betul kan? Kenapa? Sedangkan dakwah ni kepada yang paling utama kepada mereka yang syirik itulah. Yang perlu diselamatkan ialah mereka yang syirik, yang kufur tu. Tapi sekarang berdakwah di mana-mana, ceramah di mana-mana, masjid dakwah, kebiasaannya tak sampai pada mereka yang kufur tu. Kenapa? Sebab tu ada tak orang kafir bagi jawapan? Ada? Tak ada. Orang Islam pula ada tak bagi jawapan? Tak ada, sebab ada yang tidur. Betul, cuba tengok kuliah maghrib di masjid-masjid. Berlaku tak interaksi? Tak. Kenapa? Sebab dia bukan dakwah. Dia lebih kepada ustaz tu baca apa yang dalam kitab tu. Kadang-kadang tak ada kaitan dengan masalah orang di depan tu. Kadang-kadang ustaz cakap benda yang tentang orang lain, bukan tentang madu'un kat depan tu. Tapi bila para nabi menyampaikan dakwah, orang kafir cukup faham mesej dakwah tu untuk mereka. Sebab tu mereka respon. Apa mereka jawab? Ya Saleh, wahai Saleh. Bila sebut kaum Nabi Saleh, sebut kepada nabinya wahai Saleh. Bahasa tu beradab ke ataupun tak beradab? Beradab ke? Wahai Saleh. Tak beradab. Kenapa? Dia kalau kita sebagai pendakwah, kita nak dakwah pada siapa saja, termasuklah orang kafir, bahasa yang terbaik ialah wahai. Tapi bila orang biasa nak panggil pada orang yang berilmu, apatah lagi kepada Nabi, tak boleh guna wahai. Ataupun tak boleh guna wahai, terus sebut nama. Kena sebut kedudukan dia sebagai tanda hormat. Contoh, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Macam kita belajar kan, kita panggil ustaz apa dah? Ya Mu'in ataupun apa dia? Panggil apa? Kalau panggil Ya Mu'in, makna apa tu? Tak hormat. Ataupun anak panggil bapa, bapa dia nama Muhammad, Ya Muhammad, tak hormat. Inilah menunjukkan apa? Perangai kaum yang kafir. Mereka tak hormat Nabi mereka. Bahasa panggilan pun dah menunjukkan mereka merendahkan para Nabi. Wahai Saleh, qad, sesungguhnya kunta, adalah engkau. Kita dah belajar ni bahasa Arab kan? Sesungguhnya adalah engkau. Adalah engkau ni bila ni? Dulu. Dulu kaum Nabi Saleh berkata, dulu engkau ni apa dia? Fina ni di kalangan kami marjuwan. Marjuwan daripada raja yarju. Dia orang beriman kena ada di antara dua. Satu raja, yang kedua khauf. Raja ni apa? Mengharap. Mengharap apa? Mengharap rahmat Allah, mengharap keampunan Allah, mengharap amalan diterima. Dan di samping itu juga kena ada rasa takut. Takut amalan tak diterima. Jadi kena seimbang. Kalau mengharap saja, tidak ada takut, apa jadi? Dia syak sendirilah. Okey, semua okey. Dan kalau takut saja, terlampau takut, tidak ada harapan, apa jadi? Dia kecewa, dia putus asa. Jadi raja ni ataupun raja yarju, mengharap. Kalau marjuwan, engkau adalah orang yang diharapkan. Engkau dulu ada di kalangan kami adalah harapanlah. Harapan.
qabla hadza. Sebelum ini. Boleh faham? Reaksi pertama kaum Nabi Saleh bila Nabi Saleh berdakwah ialah inilah. Wahai Saleh, kamu ni sebelum ni kami harap jadi pemuda harapan, pemimpin yang boleh menguruskan kehidupan kami. Kamu nampak cerdik, nampak hebat, IQ tinggi. Tiba-tiba bila engkau sampaikan dakwah ni, semua harapan kami kecewa. Kenapa? Sebabnya At-tanhana, ini sebabnya. At-tanhana. Adakah patut tanhana engkau? Tanha, apa dia tanha? Engkau halang kami an na'budah, dari na'budah apa dia? Penyembah. Kita biasa sebut tak nak Buddha mungkin tak, tapi nak budu biasa sebut. Bila? Dalam Fatihah kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya kepada engkau kami sembah. Okey. Yang kita biasa baca na'budu, di sini na'budah. Kenapa pula na'budah? Kenapa beri atas? Kuat sikit. Apa takut nak jawab? Bukan berdosa pun kalau salah. Sebab adaan. Kita belum belajar. Dia fi'il mudhari' asalnya na'budu. Semua baris depan. Naqra'u, naktubu, nadkhulu. Bila adaan, dia jadi baris atas. Kita dah belajar lah. Dah belajar kan? Fi'il mudhari' mansub. Saya pula lupa. Adakah patut engkau menghalang kami daripada kami menyembah ma ya'budu, apa yang disembah abauna, oleh kalau satu abun, kalau ramai aba. Sebenarnya bapa-bapa ni maksud apa? Nenek moyang. Oleh nenek moyang kami. Ini sebab pertama. Kenapa? Kaum Nabi Saleh kecewa. Sebab pertama ialah sebab Nabi Saleh mengajak supaya kaum dia jangan lagi sembah berhala. Bila sebut dia jangan sembah berhala, dah sembah hanya Allah sahaja, habis. Dia kata, kamu ni dah tak ada harapan dah. Dulu kami harap jadi pemimpin, jadi pemuda harapan bangsa. Tapi sekarang dah karut. Hanya kerana apa? Hanya mengajak meninggalkan sembahan yang lama tu. Boleh faham? Apa maksud tu? Sama juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum mengajak masyarakat Mekah sembah Allah, apa yang orang musyrikin Mekah gelar kepada Nabi? Semua puji kan? Puji melambung. Al-Amin. Bila nak letak balik Hajar Aswad pun dia suruh Nabi Muhammad. Makna harapan bangsa lah. Pemuda harapan bangsa. Tapi dan sehingga Nabi kata, bila Nabi nak mula berdakwah secara terbuka, Nabi kata, kalau aku cakap di sebalik bukit ni ada tentera musuh yang akan menyerang kamu. Nabi buat andaian. Nabi nak test. Kalau aku cakap ada tentera musuh sedang bersedia nak serang kamu, kamu percaya tak?
Percaya, kami tak pernah mendustakan. Engkau tak pernah cakap bohong. Engkau adalah Al-Amin. Tiba-tiba Nabi kata, aku adalah utusan Allah yang membawa mesej tentang cerita akhirat. Terus, daripada Al-Amin jadi apa? Gila, tukang sihir, tukang tilik, tok bomoh, semua karut marut. Hanya kerana apa? Hanya sebab Nabi ajak benda yang salah, benda yang sesat ataupun benda yang paling betul. Kenapa sebelum Nabi ajak kepada benda yang betul, mereka kata Nabi baik. Bila Nabi betul-betul ajak kepada benda yang betul-betul, tiba-tiba Nabi jahat. Faham? Samalah Nabi Saleh ni, sebelum Nabi Saleh mengajak mereka supaya sembah Allah saja, Nabi Saleh harapan bangsa. Tiba-tiba Nabi Saleh kata, jom, u'budullah, sembah Allah saja. Tiba-tiba dia kata, kamu ni sangat-sangat mengecewakan. Kami dah tak ada harapan langsung pada kamu. Kamu ni adalah paling jahat, paling teruk. Hanya mengajak supaya sembah. Dari segi logiknya, sembah Allah ni salah ke betul? Memang betul. Yang salahnya apa? Yang salah sembah berhala. Sebab berhala ni tidak mendengar, tidak melihat, tidak boleh bagi apa-apa manfaat. Itu yang salah. Sepatut dia kata apa? Bila Nabi Saleh mengajak pada sembah Allah sahaja, sepatut kaum dia kata apa? Oh, terima kasih, jazakallahu khairan. Lama dah kami nak tunggu dakwah yang terbaik ni. Betul tak? Kenapa dia tak cakap macam tu? Apa yang menghalang mereka menerima mesej dakwah yang betul daripada Nabi mereka sendiri? Ni. Abauna. Ini penghalang. Amalan masyarakat yang sekian lama penghalang utama untuk manusia terima hidayah. Walaupun amalan itu terang-terang salah dan tak masuk akal. Kenapa? Yang terang-terang salah, yang terang-terang tak masuk akal, akhirnya dianggap betul. Dan yang betul-betul betul, dianggap salah 100%. Kenapa? Apa dia? Ayalah kenapa tu? Apa dia? Apa dia? Jahil. Tak ada satu sebab. Semua jawapan tu betul. Apa dia? Bangga dengan keturunan. Satu lagi. Dia perlu tunduk. Apa dia? Dia perlu tunduk, hilang tunduk. Kan pangkat dia perlu bila dia sama Allah. Tapi bukankah baik untuk mereka? Kalau dia tu, mana lebih baik untuk mereka? Tunduk pada nafsu yang jahat ataupun tunduk kepada Allah yang baik, yang pemurah? Mana lebih baik? Sebabnya ialah bila mereka sembah berhala tu sekian lama dan disembah oleh siapa ni? Bapa-bapa mereka. Satu, disembah oleh bapa-bapa mereka. Bila disembah oleh mak bapa mereka, dalam kepala mereka apa? Tak mungkin salah. Takkanlah mak bapa aku sembah benda yang salah. Takkanlah bapa aku suruh anak buat benda yang salah. Satu. Yang kedua, amalan tu dah sekian lama dan tak ada siapa yang tegur. Bila dah lama tak ada orang tegur, dalam kepalanya apa? Mesti betul. Mesti betul. Kalau salah, mesti ada orang tegur. Betul tak? Lagi pula yang buat ni, ada juga ulama yang buat. Ada orang yang berilmu. Itu kesan bahaya tu. Bila satu dibuat oleh mak bapak, yang kedua dibuat sekian lama, yang ketiga tidak ada teguran. Sebab tu Allah sangat marah kepada manusia yang tidak mencegah kemungkaran. Bahkan Allah melaknat orang yang tidak mencegah kemungkaran. Kenapa? Orang buat kemungkaran tidak dilaknat, tapi orang yang tidak mencegah dilaknat. Kenapa? Sebab takut jadi macam ni. Bila berlaku kemungkaran, kita tak tegur. Kan? Lepas kita mati, orang lain pun tak tegur. Akhirnya 10 tahun, 20 tahun tak ada siapa yang tegur. Akhirnya masyarakat anggap benda tu, puncanya apa? Tidak ada penjaga. Sebab tu yang tak mencegah dilaknat oleh Allah. Punca kamu tidak cegahlah, mereka anggap benda tu dah jadi ma'ruf. Itu kesan tu.
Tengok sekarang lah. Kan? Benar-benar bid'ah kan. Sekian lama tak ada siapa tegur. Mungkin dah tak tahu berapa keturunan dah. Buat benda bid'ah kan. Tiba-tiba ada seorang ustaz umur pun muda lagi, baru balik belajar, tegur. Dia kata apa pada ustaz ni? Ha? Ekstrim, melampau, keluar mazhab. Kan? Agama baru. Pak Wahab. Kenapa? Padahal dia ajak apa dia? Dia ajak balik pada Al-Quran. Salah ke? Dia ajak tak ada buat Al-Quran. Salah ke? Dia ajak buat cara Nabi. Kenapa salah? Antara cara Nabi dengan cara masyarakat, mana lebih betul? Dia tak tengok dah. Cara Nabi ke Quran dia tak tengok. Dia tengok apa dah? Berbeza dengan amalan sekian lama. Habis. Nampak tak? Ya. Padahal hujah dia kata apa? Nabi Saleh ni, kamu ni sebelum ni otak cerdik, bakal pemimpin. Sepatutnya sebab dia iktiraf Nabi Saleh cerdik, bakal pemimpin, pandai, sepatut apa? Apa saja Nabi Saleh cakap, terimalah, betul tak? Sebab kamu sendiri iktiraf Nabi Saleh ni baik. Tapi sebab baik, cuma dia sampaikan benda yang bercanggah dengan amalan, tak boleh terima. Baik macam mana, macam malaikat sekalipun, kalau bawa benda yang bercanggah dengan amalan masyarakat, dia akan kata salah. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 170. Okey, cuma terjemah. Wa iza. Dan apabila qila lahum, dikata pada mereka. Dikata pada mereka, mereka ni siapa? Orang musyrik Mekah. Ittabi'u, ikut. Ikut apa? Bukan ikut mimpi, bukan ikut kata-kata orang, ikut ma anzalallah. Ikut apa yang Allah turun. Pencipta kamu, ikut apa yang pencipta kamu cakap. Apa jawapan mereka? Qalu, mereka jawab bal, bahkan kami ikut juga, tapi ikut yang mana? Bukan ma anzalallah, ma alfaina. Alfaina apa dah? Kami dapati. Alfaina ni mana? Ulfah. Ulfah ni dah sebati. Apa yang kami dapati dan telah sebati dengan kami. Yang telah sebati oleh siapa ni? Aba'ana. Ni bahana ni. Bahana apa dah? Bila benda tu dibuat oleh bapa mereka. Sebab ikatan anak dengan bapa sangat kuat. Salah macam mana pun, dia bapa aku. Betul kan? Kemudian Allah tempelak. Awalau kana aba'uhum. Adakah kamu nak ikut juga? Walaupun bapa-bapa kamu la yaqilun. Tak berakal. Apa mana tak berakal? Tak berakal, tak faham. Berakal tak? Buat berhala, lepas tu sembah yang dia buat. Berakal tak? Minta doa pada berhala yang pekak. Berakal tak? Kalau orang tengok saya pergi kat kereta, saya pun berdoa, wahai kereta, bagilah rezeki. Orang kata apa pada? Yang sembah berhala tengok saya buat. Dia kata apa pada saya? Gila kan? Tapi mana lebih mahal, kereta dengan berhala tu? Okey sikit kan? Tapi dia tak rasa dia tu tak berakal. Sebab apa? Ini cerita lama ni. Yang awak berdoa pada kereta baru ni bid'ah. Faham tak? Itu cara berfikir tu. Sebab tu hujah bapak-bapak kami dah buat lama dah. Tak ada siapa tegur. Mesti betul. Jangan memandai-mandai. Kemudian Allah kata mereka tak berakal. Mereka tak faham pun agama. Mereka tak ada dalil pun. Buat benda-benda yang bid'ah tak ada dalil. Kemudian wala yahtadun. Mereka tak dapat hidayat.
kenapa nak ikut juga? Kita kait dengan kehidupan kita kan. Cuba tanya orang tua kita, bapa kita ke, atuk kita ke, ada amalan-amalan yang dia buat, cuba tanya dia, ayah, ada dalil tak? Dia boleh jawab tak? Ha? Ha. Yang ayah duk apa ni ada sekarang, bila mati, bapa ke mak ke, dia pergi kat kubur, dia tunggu kubur. Dia baca Quran. Ada seorang tu dia bagi tahu saya. Sebab adik-beradik dia ada hafiz Al-Quran. Kemudian bapa dia baru meninggal sebulan yang lepas. Lepas tu saya kata, abang kamu buat apa? Abang saya sebulan duduk kat kubur baca Quran. Sebulan duduk di kubur baca Quran. Ini amalan ni kalau di Kelantan dulu-dululah. Sekarang dah tak ada, tapi sekarang ada di Selangor. Kalau kita tanyalah, kenapa buat ni? Orang dulu buat. Tanya pula orang dulu, apa dalil? Apa dalil? La yahtadun, mereka tak ada dalil. Tapi kenapa buat juga? Yang buat ni bukan perompak, bukan perasuah, bukan pezina, mak bapak kami. Ustaz pun jadi tekong. Macam mana boleh salah? Faham tak? Jadi bapak-bapak, Allah kata bapak-bapak kamu tak faham dan mereka tidak dapat hidayat. Tak ada dalil pun. Kenapa nak ikut juga? Okey. Sebab tu Allah sangat puji orang beriman. Apa kelebihan orang beriman? Ya Allah puji. Ha? Buka surah Az-Zumar ayat 18. Okey. Allazina, orang-orang yang yastami'una, mereka mendengar al-qaul, kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata apa saja. Allah nak puji ni. Dia dengar kata-kata siapa saja. Tapi akhirnya fayattabi'una ahsanah. Akhirnya dia ikut apa? Ahsan. Yang bukan baik, yang terbaik. Jadi nak dengar, satu nak dengar. Hukum dia apa? Boleh dengar apa saja. Tapi bila nak ikut, kena pilih yang terbaik. Allah nak puji. Kemudian Allah kata apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Yang jenis macam inilah yang Allah bagi hidayat pada mereka. Allah bagi hidayat pada mereka. Yang mana ni? Satu, dengar. Yang kedua, dalam banyak-banyak dia pilih yang terbaik. Apa dia yang terbaik? Quran lah. Allah sebut dalam surah Az-Zumar juga ayat 22. Allahu nazzala ahsanal kitab. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik kitab. Jadi ahsan ialah Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi bila orang tu diberi hidayah oleh Allah? Bila tu? Bila ikut yang Jadi kalau ikut yang tak ada dalil, Allah tak bagi hidayah. Satu. Yang kedua, wa ulaika hum ulul albab. Allah puji lagi. Mereka inilah orang-orang yang berakal. Apa yang menunjukkan mereka ni betul-betul berakal? Iaitu mereka bukan ikut sebarangan. Mereka dengar sebarangan, tapi bila nak ikut, dia pilih yang mana Al-Quran, yang mana sahih, dia ikut. Betul kan? Makna apa tu? Kalau dia dengar semua, dia ikut semua. Dia guna akal tak? Tak, itu dia panggil apa? Taklid. Ikut je. Apa dah lagi dia tak dengar pun. Dia tak pernah dengar pun. Yang berlaku ialah ikut. Orang buat, dia buat. Orang buat, dia buat. Orang tinggal, dia tinggal. Itu tak guna akal. Okey.
Contoh macam di bulan Ramadan, masyarakat kita suka apa? Suka tadarus Al-Quran kan? Okey. Tadarus dengan tadabbur, yang mana lebih baik? Tadarus dengan tadabbur, yang mana lebih menyentuh hati dan lebih terkesan dalam kehidupannya? Tadabbur. Kalau dia berakal, dia buat apa? Start bulan Ramadan, dia bukan tinggal tadarus, tapi dia lebihkan tadabbur. Sebab tadabbur ialah ahsan. Sebab tu kita tengok orang yang tadaruskan bertahun-tahun, tak nampak kesan, tak nampak perubahan. Muka yang sama kan? Betul? Teko yang sama, jemaah yang sama, dan dapat sejadah yang berlainan lah. Sebab tu yang paling dia suka masa tadarus bila? Malam last tu, malam last. Dapat bunga telur dan Mizan ada pengalaman. Itu malah kemuncak kegembiraan. Tapi tak faham. Okey. Bila saya cakap ni orang marah tak? Orang marah, dia kata, ustaz dulu saya harap ustaz ni okey macam okey, tapi sekarang nampak macam tak okey je. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, sebab apa? Sebab pertama, Nabi Nuh ditolak dan sebelum tu menjadi harapan kaum dia. Sebab pertama apa dia? Sebab Nabi Saleh ajak pada benda yang bercanggah dengan amalan kaumnya. Walaupun yang diajak adalah betul dan terbaik. Yang kedua, sebab kedua, wa innana sesungguhnya kami lafi pasti dalam syakin. Apa makna syak? Keraguan. Dah jadi bahasa Melayu. Mimma, dari apa yang kami ragu ni? Dari apa yang tad'una engkau seru kami ilahi kepadanya, muribin daripada raba yuribu. Kalau isim raib. Cuba baca awal surah Baqarah. Zalikal kitabu ala raiba. Muribun daripada perkataan raiba. Muribun makna orang yang ragu. Orang yang ragu. Mana sebab kedua, pandangan kaum Nabi Saleh bertukar kepada Nabi Saleh. Dulu harapan, sekarang berkecai. Dulu kata harapan, sekarang sebab yang kedua apa dah? Sebab kami ni, dakwah kamu ni, kami syak lah. Macam pelik sikit. Kami dah biasa sembah Tuhan banyak. Tiba-tiba kamu ajak sembah Tuhan satu, macam pelik. Kami was-was. Okey. Sepatutnya yang dia was-was yang mana? Yang mana lebih apa ni? Dia kalau kat dunia ni ada 2 ataupun 3 Tuhan, apa jadi? Tuhan ni nak buat tsunami kat Malaysia. Tuhan ni kata tak nak, Malaysia okey lagi. Kita buat kat Israel kan. Bergaduh kan? Tuhan ni nak terbitkan bulan Syawal hari ni. Tuhan tu kata tak boleh. Bergaduh. Yalah, kalau satu kereta 2 pemandu, walaupun steeringnya satu, masalah tak? Masalah bergaduh. Jadi yang logiknya Tuhan yang satu, tapi sebab mereka dah ditutupi oleh amalan masyarakat yang sekian lama, mereka tak rasa langsung itu adalah salah. Sebab tu yang mereka ragu yang mana? Yang baru walaupun betul. Okey?
Ayat 63. Lepas kaum Nabi Saleh menolak dakwah Nabi Saleh, maka apa pula jawapan Nabi Saleh kepada kaumnya? Qal, dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum, kamu fikir dan beritahu aku. Ara'aitum tu makna dia kamu fikir, kamu tenung, kemudian bagi tahu aku. Apa dia? In sekiranya kuntu. Tadi ayat kunta, ya sekarang kuntu adalah yang kita biasa baca dalam doa, kuntu ke kunta? Kuntu apa? Kuntu minaz zalimin. Sekiranya adalah aku ala bayyinah, atas bayyinah. Bukti yang nyata, yang jelas. Nabi Saleh cakap pada kaum dia, sekiranya aku betul, memang aku yakin yang aku bawa adalah bayyinah, jelas. Dan dia pula jelas tu daripada siapa? Min Rabbi, dari penciptaku. Wa atani, dan dia, iaitu Allah, memberi padaku minhu, darinya. Allah beri, dan yang Allah beri pun daripada dia, bukan dia bagi yang apa daripada orang lain. Apa yang Allah bagi padaku? Rahmatan. Apa maksud rahmat di sini? Kenabian. Maksud rahmat di sini ialah kenabian. Okey, sekiranya aku dah betul-betul yakin apa yang aku buat ada bukti yang nyata dan daripada Tuhanku, dan Allah pula telah memberi kepada aku kenabian. Kenapa kenabian dinamakan rahmat? Allah ayat ni tak kata wa atani minhu an-nubuwah, kenabian. Allah tak guna perkataan kenabian. Tapi Allah guna rahmat. Maksudnya kenabian. Kenapa? Pengajarannya apa? Nabi sebenar membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni nak bawa rahmat pada umat dia. Siapa tolak Nabi, tolak rahmat. Siapa tolak Nabi, dia celaka. Sebab Nabi hanya bawa satu je, rahmat. Jadi Allah memberi padaku rahmat kenabian. Okey? Maka faman, maka siapa yang suruni, siapa akan menolongku minallah, dari Allah ni maksud dari azab Allah. Siapa akan tolong aku daripada azab Allah? In, sekiranya asaituhu, aku derhakanya ataupun engkar kepadanya. Apa maksud ni? Aku ni memang di atas bukti yang jelas, dan aku memang diberi rahmat oleh Allah, iaitu sebagai Nabi. Tapi sekiranya aku engkar pada Allah, iaitu aku tak akan sampai dakwah pada engkau mengikut kehendak engkau. Engkau tak nak kan? Okey, aku tak sampaikan. Tapi aku engkar pada Allah. Maka siapa akan selamatkan aku daripada azab Allah? Siapa dia? Jawapannya? Jadi pengajarannya apa? Sampaikan walaupun pedih. Yang kedua, semua yang menyampaikan dakwah ni pertama sekali nak selamatkan dirinya daripada azab Allah. Makna siapa tak sampaikan, dia sendiri akan diazab.
Lepas tu Nabi Saleh tak kata, kalau kau tak sampaikan dakwah ni, siapa nak selamatkan kamu? Bukan. Kalau kau tak sampaikan, siapa nak selamatkan? Aku. Aku sendiri yang pertama kena azab kalau aku tak sampaikan. Kamu suka tak suka, bukan urusan aku. Tapi urusan aku selamatkan diriku daripada azab Allah dengan menyampaikan, walaupun kamu tak suka. Boleh faham? Itu kena masuk dalam kepala setiap orang yang berilmu. Jangan rasa bila kita berilmu dan kita tak sampaikan, kita akan selamat. Cuba buka surah Al-A'raf. Ayat 164. Okey, ini kisah. Rasanya kita pernah tadabbur ni. Kisah Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu. Dan bila Allah larang jangan tangkap ikan hari Sabtu, maka Bani Israel terpecah pada tiga kan. Satu yang langgar perintah, tangkap ikan walaupun secara hilaf. Yang kedua, yang menegur. Yang menangkap ikan. Yang ketiga, dia langgar perintah Allah pun tak, tegur pun tak. Ada 3 golongan. Jadi bila yang tak menegur ni melihat kumpulan yang selalu menegur ni, dia pun tegur. Yang tak menegur, yang menangkap ikan, tegur pula yang menegur. Boleh faham? Apa yang ditegur? Wa iz qalat ummatun. Ketika mana telah berkata ummatun ni satu kumpulan daripada 3 tu. Iaitu yang tak menangkap ikan dan yang tak menegur. Dia kata pada siapa ni? Kepada yang menegur, yang mencegah kemungkaran ni. Lima ta'izuna. Kenapa? Kenapa kamu duk sibuk nasihat kaum yang Allah muhlikuhum? Ya Allah akan azab mereka. Sebab Nabi Musa dah janji, kalau kamu langgar perintah Allah, Allah akan turunkan azab. Jadi Allah dah janji nak akan turunkan azab. Kamu kenapa duk sibuk tegur lagi? Tunggu je azab Allah turun. Okey. Tengok apa jawapan. Allah akan binasa mereka au mu'azzibuhum. Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih. Tengok apa jawapan mereka yang menegur ni. Qalu, mereka menjawab, kami tegur sebab apa? Ma'ziratan ila rabbikum. Apa makna ma'zirah? Kami tegur ni supaya kami dapat jawab di hadapan Allah. Ma'ziratan, kami boleh bagi alasan kepada Tuhan kami di hari akhirat. Kami dah tegur, wahai Tuhan, kami lepas. Nampak tak? Jadi sebab utama kita mencegah kemungkaran ialah supaya di akhirat dapat jawab. Kalau kita tengok mungkar, kita tak tegur, kita tak lepas. Dan sebab kedua, tujuan mencegah kemungkaran ialah wala'allahum yattaqun. Supaya mungkin dengan teguran kami ni, mereka akan dengar dan bertakwa. Boleh faham? Kalau mereka tak nak dengar juga, itu dosa mereka. Tapi dosa kami lepas tak? Lepas. Okey. Kita balik pada ayat kita. Kemudian Nabi Saleh sambung lagi kepada kaumnya, fama tazidunani, maka tidaklah tazidunani, kamu menambahkan kepadaku ghaira, melainkan takhsir daripada khusrun. Innal insana lafi khusrin, kerugian. Apa makna ni? Kalau kami tak dakwah pada kamu sebab nak ikut kehendak kamu,
maka kamu tak tambah apa-apa kebaikan pada kami, melainkan kami juga akan rugi. Jadi kami tak akan buat benda yang merugikan diri kami sendiri. Kamu tak nak suka, itu masalah kamu. Okey. Jadi ingat, antara orang buat maksiat dengan orang yang melihat. Yang buat maksiat, dosa dia buat maksiat. Yang melihat, dosa apa? Tak tegur. Antara dua dosa ni, yang mana lebih besar dosanya? Kenapa dosa tak menegur lebih besar daripada dosa orang buat maksiat? Sebab punca berlaku maksiat tidak ada pencegahan. Satu. Yang kedua, bila tak ada pencegahan, bukan setakat berlaku maksiat, tapi maksiat akan semakin merebak sebab tidak ada pencegahan. Dan kemuncaknya, masyarakat anggap maksiat itu adalah biasa. Okey? Jadi antara pengajaran di sini juga, kadang-kadang mak bapak kan dah hantar anak sekolah tahfiz. Kemudian anak dia belajar tadabbur Al-Quran dan faham. Bila balik, dia tegur mak dia. Mak dia kata apa? Dulu aku harap kamu ni jadi imam dalam solat, bukan nak tegur mak. Kamu sangat-sangat mengecewakan mak. Ini cara berfikir sama dengan kaum Samud. Sepatut mak bila hantar anak belajar agama dan anak tertegur, dia kata apa? Yang ni yang mak nak ni. Semoga dengan teguran kamu, mak jadi semakin baik. Okey. Habis lah? Cukup? Pukul berapa dia jam? InsyaAllah bulan Ramadan ni, kelas-kelas yang bukan tadabbur kita stop dulu. Kelas bahasa Arab, kelas sirah, kelas apa lagi, Asma' Husna, kita stop dulu cuti ya. Sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Quran adalah panduan. Jadi kita lebih bagi masa untuk memahami Al-Quran supaya Quran betul-betul jadi panduan dalam kehidupan kita. Ini saya cerita ni pasal saya. Pasal Ustaz Osama, saya tak campur. Okey, ada soalan ke? Malam ni pula kebetulan panas sikit. Tapi yang merasai panas tu bahagian depan je lah. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pagi besok. Secara online, tadabbur surah apa dah? Al-A'raf, Al-An'am. Pukul 10 pagi insya-Allah. Kemudian malam besok kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه